Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Jadi bersyukur kepada Allah Taala kerana pada hari ini ana diberikan peluang untuk bersama-sama dengan pembangunan rohani. Okey. Untuk buat video ini insya-Allah memberikan sedikit penyampaian, dan bukanlah ana ni seorang yang layak untuk berkongsi apa-apa, kerana nyatanya ana pun mempunyai banyak kelemahan dan bukanlah ahli permai. Orang-orang Jordan tidak mengenali ana dengan kelemahan ana. Tapi mendapat peluang ini, sukalah ana berkongsi tentang tanggungjawab kita untuk berada di dalam muka bumi ini, insya-Allah, di atas muka bumi ini. Jadi kita maklum bahawasanya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku. Maka ramai orang meletakkan bahawasanya mengabdikan diri kepada Allah SWT, menjadi baik sendiri adalah cukup. Maka dia mempunyai kefahaman Islam, dia mempunyai kesedaran Islam, tapi dia tidak berkongsi pada orang lain. Dia baik pada diri dia sendiri semata-mata. Dia jaga solat, dia jaga pertuturan, tapi dia tidak berani menyebarkannya. Dia menjadi doktor Islam yang jaga solat dan sebagainya, tapi dia tidak merubah sistem. Dia menjadi ustaz yang tahu agama, yang tahu permasalahan fiqh dan sebagainya, tetapi dia tidak merubah sistem. Dia menjadi businessman Islam yang kaya raya, yang boleh bagi sedekah banyak, tetapi dia tidak mengubah sistem. Tetapi mereka ini merasa cukup, kerana mereka kata kita telah memenuhi tanggungjawab kita dalam kehidupan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Maka inilah pengabdian kami. Maka mereka rasa cukup. Tetapi ana suka memberikan pandangan bahawasanya itu tidak cukup sebenarnya. Menjadi bisnesmen Islam, memberikan derma yang banyak, tapi tidak meruntuhkan sistem jahiliah, pada ana tidak cukup. Menjadi ulama fiqh, tahu banyak benda, boleh cakap halal dan haram, tetapi tidak merubah sistem, pada ana itu tidak cukup. Kerana jelas Allah SWT berfirman, actually pada ana ayat yang menunjukkan matlamat kita, tanggungjawab kita berada di atas muka bumi ini sebenarnya ada dua, bukan satu saja. Satu adalah Az-Zariyat ayat 56 yang kita bacakan tadi, dan yang keduanya adalah surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika mana Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan kepada bumi itu seorang khalifah. Maka kita sebenarnya bukan sekadar mengabdikan diri pada Allah SWT, bahkan kita adalah khalifah pentadbir pada muka bumi ini. Maka bagaimana kita boleh reda dengan sistem jahiliah yang kontrol muka bumi ini pada hari ini? Artis-artis kita adalah saduran jahiliah yang membawa izm-izm jahiliah. Majalah-majalah kita, radio-radio kita, hatta makanan kita, pemprosesan makanan, barang-barang yang kita beli, pakaian, pemodelan, fashion, semuanya dikontrol oleh jahiliah. Bagaimana kita boleh reda untuk hidup dalam suasana yang sebegini? Maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk berfikir, untuk invent something, untuk buat something, untuk keluar daripada kawalan, penjara jahiliah ini. Kerana kita sebenarnya adalah pentadbir. Kita sebenarnya adalah pentadbir. Allah hantar kita untuk mentadbir bumi ini. Maka mustahil kita boleh reda apabila bumi ini ditadbir oleh orang yang tidak membawa kita pulang kepada Allah SWT. Maka kita kena lihat perkara ini. Pada ana, kalau kita lihat perkara ini, maka kita akan jadi orang yang matang, orang yang berwawasan, orang yang sederhana, orang yang tak gaduh nak buat benda-benda kecil. Dia akan fikir untuk kejar benda-benda yang besar dan serius dalam apa yang dia boleh mampu sumbang. Ada orang dia tidak mampu nak dapat muadal yang tinggi dalam pengajian, kan?
Kadang-kadang nasib dia tak baik kan. Asyik dapat doktor susah kan. Ada yang memang tak dapat kecap pelajaran, tapi dia bijak, dia tahu sebenarnya benda-benda tu. So, jangan kecewa. Ada orang bukan potensi dekat muadah, ada orang potensi dia dekat benda lain. Maka mengapa tidak usahakan ke arah benda itu? Jangan fikirkan kekurangan kita, fikir apa yang kita lebih. Dan apa yang kita lebih tu apa yang kita boleh sumbang pada Islam. Maka jangan fikirkan illa liya'budun ini skop dia terhenti sekadar ibadah dan baik sendiri-sendiri semata-mata. Ada ilmu agama seronok, boleh cakap halal dan haram, boleh kaji, buat kerja banyak, tetapi tidak merubah sistem. Jadi businessman Islam boleh bagi derma banyak, seronok ni, amal banyak, tapi tidak merubah sistem. Maka apa maknanya? Bermaknalah. Anda bukan nak kata tak dapat pahala, dapat. Tetapi selepas kita mati, dunia ni kita tinggalkan dalam keadaan masih dipegang oleh jahiliah. Maka apakah maknanya? Kan? Maka kita kembali pada surah Al-Baqarah ayat 30 untuk melengkapkan makna illa liya'budun itu adalah dengan kita mentadbir bumi ini. Kita nak ajak, membantu orang lain pun agar dia pun boleh mengabdikan diri kepada Allah SWT juga. Maka kita tadbir bumi ini supaya menjadi kondusif, menjadi tempat yang sesuai untuk kita balik kepada syurga Allah SWT. Bukan satu tempat yang mudah membawa kita pulang ke neraka Allah SWT. Maka itulah dia yang nak kongsikan dalam waktu yang sebentar ini. Pada anak sangat penting. Kerana kadang-kadang cita-cita kita terlalu kecil. Nak jadi apa? Doktor. Nak jadi apa? Ustaz. Berhenti takat tu. Kalau lebih sikit pun, nak jadi doktor apa? Saya nak jadi doktor yang Islam. Tapi pernahkah kita bertanya, macam mana nak jadi doktor yang Islam itu? Saya nak jadi businessman Islam, jutawan Islam. Pernahkah kita bertanya macam mana nak jadi businessman Islam, jutawan Islam itu? Kadang-kadang kita hanya bercita-cita tetapi tidak punya perancangan. Ketahuilah bahawasanya cita-cita yang tidak ada perancangan itu namanya sebenarnya adalah angan-angan. Jadi sama-sama lah kita muhasabah. Marilah kita bercita-cita, memahami. Bukan bercita-cita dulu, kita kena faham tanggungjawab ni. Ibadah dan tanggungjawab menjadi khalifah ini, barulah kita boleh pandang yang lebih besar, berwawasan matang. Tidaklah kita sibuk dengan percintaan, istikharah. Kenapa saya mimpi tak nampak dia? Kenapa saya rasa saya rasa dia tapi saya istikharah nampak orang lain? Kita tak akan sibuk dengan benda-benda yang kecil, tapi kita akan fikir berkenaan dengan umat, pemikiran umat, macam mana nak keluarkan umat daripada penjara pemikiran. Itu yang akan kita sibukkan, untuk reform umat ini, untuk kita keluarkan daripada kefasadan ini dan membina satu dunia yang baru, kan? Hari esok untuk Islam, InsyaAllah. Yang rasa saya itu saja yang anda boleh kongsikan. Bukanlah anda orang yang orang kata apa, sempurna untuk melakukan perkara itu, tapi ini sekadar lontaran idea sama-sama yang kita usahakan. Ana dengan apa yang Ana boleh mampu buat, dan antum semua dengan apa yang antum boleh mampu buat. Ana seru supaya kita sama-sama bergerak ke arah ini. Moga-moga masa hadapan untuk kita lebih cerah lah. Moga-moga kita antara orang-orang yang membina, membuka jalan kepada Islam tu tertegak dalam muka bumi Allah Ta'ala ini, InsyaAllah. Setakat itu saja daripada Ana. Salam kasih, salam sayang Ana kepada semua warga Permai, warga Jordan. Moga Allah berkati kita, insyaAllah. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim.